So guys, selamat datang ke SRTV. So video kali ini aku berbincang mengenai uh, perlawanan tumpuan lah, okay, untuk esok hari sewaktu video dirakamkan, iaitu di antara Kuching dan juga JDT guys, di mana perlawanan ini akan berlangsung di Stadium Negeri Sarawak pada jam 8.15 malam. Ia merupakan perlawanan yang besar untuk Kuching dan juga besar untuk Sabah FC, penuh makna untuk kedua-dua pasukan kerana ini juga bakal menentukan di mana kedudukan Sabah FC dan di mana juga kedudukan Kuching City di penghujung saingan Liga Super ni. So aku akan bincang mengenai kedua-dua pasukan lah, di mana aku akan menumpukan terlebih dahulu Kuching dan selepas itu aku akan bercerita mengenai Sabah FC. So aku harap tiada yang marah lah, macam kenapa juga pro betul kau sama Kuching ni kah? Bini kau orang Kuching kah? Ui, sampai begitu sekali aku kena komen lah. Tapi ini adalah cara aku berbincang guys. Of course aku menumpukan kepada Sabah FC, tapi selain daripada itu aku juga menumpukan sekeliling Sabah FC, pasukan-pasukan yang terlibat yang boleh mengganggu gugat kita punya perjalanan untuk mengekalkan kedudukan ketiga di saingan Liga Super ni. Okay guys, kita bercerita mengenai Kuching dulu. Of course on paper perlawanan tentang JDT ni aku tak boleh katakan macam perlawanan yang senang untuk mereka kerana JDT adalah pasukan yang terbaik sekarang ni. In fact mereka pun telah dimahkotakan selaku juara saingan Liga Super pada musim ni. Kalau kita tengok lagi 3 perlawanan terakhir mereka, sewaktu menentang Penang mereka menang 3-0, menentang Kedah mereka menang 6-1, menentang Kelantan mereka menang 9-0. Apa pula chances Kuching untuk memenangi perlawanan ni hasil daripada persembahan terbaik yang telah JDT lakukan. Kita kena ingat nama-nama yang aku sebut tadi itu adalah tim yang berada di bottom league ataupun di mid table. Manakala Kuching City juga pula adalah merupakan pasukan yang sekarang ni betul-betul berada on form dari segi performance dan melonjakkan mereka antara tim yang terbaik di saingan Liga Super musim ni dan pada masa ini menduduki tangga keempat. Kalau kita tengok pula dari segi rekod 5 perlawanan terakhir Kuching City, mereka adalah merupakan tim kedua terbaik selepas JDT, mempunyai rekod sebanyak 4 kemenangan dan 1 seri jika dibandingkan dengan Selangor dan juga Sabah. Even Selangor pun yang kedua ada mengutip 1 kekalahan yang mereka miliki apabila menentang Kuching tempoh hari di mana mereka telah ditundukkan 2-1. Kuching guys boleh menundukkan tim yang berada di tangga kedua. Aku tak yakin Selangor membuka pintu untuk Kuching bagi memenangi perlawanan tersebut kerana aku yakin Selangor mempunyai reputasi mereka sendiri digelar Red Giant. Of course mereka akan menunjukkan mereka layak pada tangga kedua di saingan Liga Super ni, tapi unfortunately Kuching lebih bagus dan lebih hebat daripada Selangor lah pada perlawanan tersebut. Dan jika dibandingkan jika kita tengok kedudukan Kuching City pada sekarang ni memiliki 36 mata. Pencabar terdekat mereka di tangga kelima itu Terengganu mempunyai 32 mata, kurang 1 perlawanan. Even Terengganu menang pun sekali perlawanan tu, ianya tidak akan mengganggu-gugat kedudukan Kuching di tangga keempat. So basically Kuching have nothing to lose guys pada perlawanan ni. Mereka sedar walau apa pun terjadi pada perlawanan 2 perlawanan terakhir ni especially, tapi of course kita menumpukan lebih kepada JDT di sini, tidak akan mengubah kedudukan mereka. So there is no mentality of macam yang okay, kita kena jaga perlawanan ni, kita kena mungkin low block pasal kita tidak mahu kedudukan tangga keempat kita dirampas oleh pasukan yang berada tangga kelima. Tidak wujud sekarang ni. So aku yakin seperti aku katakan tadi, Kuching they have nothing to lose. Mereka akan all out pada perlawanan ni. Of course waktu menentang Negeri Sembilan lagi, dan result yang terbaik untuk Kuching ni, of course berdasarkan reputasi JDT sekali lagi, adalah cuba untuk mendapatkan seri pada perlawanan ni, dan tapi aku yakin mereka akan cuba untuk mendapat kemenangan untuk menentang JDT ni, membuatkan mereka the only team yang berjaya memecahkan telur kosong JDT, kosong kekalahan JDT tersebut. So benda ni of course sekali lagi mustahil untuk kita lakukan, tapi memandangkan reputasi Kuching ni, walaupun tanpa kehadiran 2 pemain utama mereka, aku yakin coach Kuching yang aku katakan macam bagai pinang di belah dua ni memang sesuai dia berada di Kuching ni, mempunyai resepi mereka sendiri untuk mengumudi perlawanan ni. So itu based on aku punya pemerhatian. Of course kalau sekali lagi on paper memang mustahil lah untuk Kuching memenangi perlawanan ni. Bagi Sabah FC pula guys, seperti aku katakan, perlawanan menentang Kedah tu amat penting kerana itu adalah merupakan perlawanan yang akan mengekalkan dan mengunci kedudukan kita di tangga ketiga dan boleh membuatkan perlawanan menentang Perak nanti
menjadi perlawanan yang bilang orang cukup santai untuk kita lah. Tapi itu tidak berjaya dilakukan oleh mereka pada perlawanan menentang Kedah tempoh hari. In fact, aku sendiri mengatakan bukan Kedah yang mendapat satu mata perlawanan tersebut, tapi in fact Sabah FC yang memberi satu mata kepada Kedah perlawanan tersebut, kerana kalau dari segi reputasi, dari segi kedudukan, masalah yang dialami oleh Kedah lagi, kita sebenarnya mampu untuk mencuri 3 mata di Stadium Kedah tempoh hari. Jadi membuatkan perlawanan menentang Perak ni akan menjadi merupakan perlawanan yang cukup penting untuk kita. Sekali lagi, walaupun on paper memang nampak sah sudah kita berada di tangga ketiga, tapi kenapa pihak penganjur tidak mengatakan Sabah sah berada di tangga ketiga? Kerana ada lagi ruang dan pintu yang tersedia untuk Kuching City merampas kedudukan kita. Itu benda yang kita kena tengok. Pasal kalau macam kita cakap Sabah confirm tanggal ketiga, of course MFL penganjur sudah umumkan. Pasal setakat ni penganjur cuma mengumumkan JDT confirm tanggal pertama, Selangor confirm tanggal ketiga. Dan tanggal kedua. Tanggal ketiga tidak ada diumumkan siapa-siapa lagi. Of course, kita cuma memerhatikan apa yang kita nampak di sini. On paper memang confirm. Tapi again, kita tidak boleh nafikan peluang yang dimiliki oleh Kuching City. Seperti mana anda katakan juga, bola itu bulat lah. Apa-apa boleh terjadi lah dalam perlawanan Liga Super ni. So, itulah juga chances yang dimiliki oleh Kuching City, dan kita tidak boleh, walaupun JDT pasukan terbaik, tapi tidak boleh menafikan peluang Kuching City pada perlawanan ini. Jadi basically guys, apa yang ingin katakan sini, Kuching mempunyai chances untuk memotong Sabah FC, tapi kena ingat juga provided mereka mampu memintas jumlah gol yang kita lakukan, di mana sekarang ni Sabah 41, Kuching 35, gol different adalah 1 sahaja. Dari segi reputasi kita susah menjaringkan gol. Dari segi reputasi Kuching pula, mereka mampu untuk menjaringkan gol. Dan sekiranya mereka mampu mengikat JDT, so menentang Negeri Sembilan nanti mereka ada chances untuk berhabis-habisan untuk mendapatkan jumlah gol yang lebih untuk memintas gol different, yang untuk membaiki gol different yang dimiliki oleh mereka di antara pasukan kita juga, Sabah FC sekarang ni. So Kuching mempunyai chances untuk naik, Sabah juga mempunyai chances untuk turun. Sekiranya gagal untuk mendapatkan poin yang sepatutnya untuk perlawanan menentang Perak yang akan berlaku pada 20 hari bulan kalau aku nak silap. Mari aku cek balik dulu. Menentang Perak yang akan berlaku pada 20 hari bulan April. Sepatutnya menjadi tanggungjawab, sepatutnya menjadi kerja yang mudah untuk kita apabila kita berjaya mendudukan Kedah. Tapi again, Sabah memilih jalan yang sukar untuk mengunci kedudukan tangga ketiga di saingan Liga Super bagi tahun 2024-2025. So itu adalah pandangan aku mengenai Sabah FC dan juga Kuching guys. Chances kedua pasukan masih terbuka. Bagaimana pula untuk anda? Letakkannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.